Jadi hari ini kita akan sambung untuk struktur jantung dan sedikit peredaran darah lah. Sedikit peredaran darah. Dan kemudian kita akan sambung minggu depan. Minggu depan ni special sikit. Sebab minggu depan ni tajuk dia agak susah juga. Dan dekat sekolah kalau cikgu mengajar ni tajuk ni agak confusing ataupun mengelirukan jugalah sedikit. Tapi kalau kamu dengar hati-hati, dengar mungkin 2-3 kali ataupun mungkin dengar kali pertama pun boleh dah faham. Tak ada masalah. Iaitu melibatkan sistem limfa. Jadi kita selalu sebut tentang sistem peredaran darah. Kamu dulu waktu sekolah darjah pula, tingkatan 1, 2, 3, tingkatan 3 rasanya. Ada belajar tentang pengangkutan kan. Jadi ada belajar tentang peredaran darah. Jadi ada sedikitlah pengenalan. Cuma mungkin kamu tak masuk tentang sistem limfa. Jadi sistem limfa ni sama jugalah, dia melibatkan sistem peredaran dalam badan juga. Okey. Jadi kamu boleh off kamu punya kamera, off kamu punya speaker lah. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu dekat ruangan chat. Yang mana cikgu tahu, cikgu jawab lah ya. Cikgu pun tak adalah tahu semua. Selalunya yang cikgu tahu ni apa yang ada dalam silibus lah. Sebab yang dalam buku teks ni nak tak nak kena baca lah. Sebelum nak mengajar kamu, buku teks kena baca. Jadi apa saja yang ada dalam buku teks tu sepatutnya cikgu kena tahu lah. Tapi kalau luar daripada buku teks tu, kadang-kadang dia banyak sangat. Biologi ni banyak sangat ya. Dia bukan sedikit. Dia very complicated. Ilmu dia tu banyak. Kemudian kalau kamu masuk universiti nanti, satu bab kemungkinan satu semester kamu belajar. Contohnya tentang sel. Okay? Tentang sel. Sel kamu belajar dulu waktu mula-mula dulu kan, bab yang kedua. Kalau KSSM. Sama juga kalau untuk KBSM pun bab kedua tentang sel. Tentang sel tu saja satu semester belajar satu subjek. Okey, satu semester satu subjek, dia ada satu buku teks dia sendiri tentang sel sahaja. Okey, tentang sel sahaja. Itu tak masuk lagi pada benda-benda lain. Jadi agak complicated lah. Jadi cikgu tak tahulah, banyak benda tak tahu jugalah ya. Harap maaf lah kalau ada soalan yang tak mampu nak dijawab tu. Tapi tak ada masalah, boleh je tanya. Kamu tanya, kalau cikgu tak tahu, kemungkinan cikgu boleh cari. Ada 3 minit lagi. Lagi 2 minit lagi sebelum kita start. Jadi 2 minit lagi. Kalau kamu ada kawan-kawan nak join pun boleh ya. Tapi grup WhatsApp tu dah penuh. Kamu boleh bagi dia grup yang Telegram lah. Grup WhatsApp tu dah penuh. Tak salah cikgu dah 257. Jadi grup Telegram boleh masuk lagi lah. Jadi dia boleh masuk dekat grup Telegram. Sama je, cikgu akan share link ni dekat WhatsApp grup dengan
Telegram. Okey, salam hormat. Selamat datang lagi ke kelas biologi lah, kelas online biologi ni. Jadi ini bolehlah KBSM boleh, KCSM pun boleh lah, tak ada masalah sebab KBSM pun belajar benda yang sama juga. Jadi kita nak sambung, minggu lepas kita dah pergi kepada mekanisme degupan jantung. Okay, mekanisme degupan jantung. Jadi hari ini kita akan pergi pula kepada struktur jantung dan sedikit peredaran darah. Kita akan masuk kepada struktur jantung dan peredaran darah. Cikgu kalau kamu ajar kat sekolah, antara aktiviti yang cikgu buat dengan pelajar adalah kita nak lukis. Kenapa lukis? Sebab bila kita lukis, kita akan lebih sesuai, lebih selesa ataupun lebih biasa. Kita lebih biasa dengan struktur tu. Okey, jadi nak tak nak lukisan tu dia membantu sebenarnya. Dan kita bukannya artis kan. Artis tu maksudnya kita bukan pelukis profesional. Kita kalau boleh nak lukis semudah yang boleh. Jadi cikgu nak tunjuk sedikitlah lukisan macam mana nak lukis untuk struktur jantung. Jadi kita ada struktur ni, kamu boleh tengoklah. Nanti kamu boleh cuba sendiri. Ada dua garisan ni. Kemudian dua lagi garisan. Kemudian ada garisan yang di tengah. Kemudian cikgu akan buat huruf Y. Okey, huruf Y. Kemudian sambungan dia. Kita pula lah, ini tak compulsory. Exam pun jarang dia minta kamu untuk lukis. Okey, exam pun jarang dia minta kamu lukis. Selalunya dia bagi diagram sendiri. Jadi dapat selesai lah struktur jantung. Jadi dia tak susah sangat. Jadi cikgu tunjuk sekali lagi struktur jantung. Kita padamlah. Sekali lagi ya. Struktur macam ni. Buat di tengah-tengah. Dia ya. Jadi selesai struktur jantung. Kemudian dia ada injap di sini. Jadi nak tak nak kita kena labelkan struktur jantung ni. Jadi selalunya bila cikgu labelkan, cikgu suka mula dengan vena cava. Jadi sini kita ada vena cava. Jadi kita ada vena cava. Inilah. Jadi vena cava ni dia akan bawa darah yang terdioksigen. Sebelum cikgu nak sambung ni, dengar ke? Nanti cikgu macam sonok sendiri pula. Siapa-siapa tolong tulis sikit kat chat tu, dengar ke tidak? Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Jadi kita ada vena cava. Vena cava ni akan bawa darah yang terdioksigen. Datang daripada seluruh tubuh badan. Macam mana boleh jadi terdioksigen? Sebab oksigen tu dah pergi ke tisu-tisu, pergi ke sel-sel. Contohnya di kaki. Jadi di kaki itu, sel-sel dekat kaki, contohnya sel apa yang ada dekat kaki? Sel kulit, sel otot, sel tulang, semua ni memerlukan oksigen. Jadi diambillah oksigen daripada darah. Okay? Jadi darah tu dah jadi darah yang terdioksigen. Kemudian daripada kaki itu dia akan naik, pergi ke vena cava sebelum dia masuk semula ke jantung. Jadi dia masuklah ke jantung. Dia masuk ke bahagian atas jantung dipanggil sebagai atrium. Jadi dia ada dua bahagian, dia ada kiri dan kanan. Jadi di sini kita ada atrium kanan. Okey, atrium kanan. Selepas atrium kanan,
Bukan selepas atrium kanan. Di atrium kanan ni kamu kena ingat dia ada node. Okey. Dia ada node. SA node dipanggil. Di sini dia ada SA node. Ataupun nodus SA. Cikgu ni kadang-kadang dia tertukar Melayu bahasa Inggeris, Melayu bahasa Inggeris. Nodus SA. Jadi nodus SA ni akan hasilkan impas saraf lah ataupun impas elektrik yang akan pergi ke seluruh kawasan atrium. Akan pergi ke seluruh kawasan atrium. Kemudian kita ada injap. Injap trikuspid. Okey, dia akan ada injap trikuspid. Jadi di bawah ni dia ada ventricle. Ventricle kanan jugalah. Ventricle kanan. Jadi sebelah sana tu mesti kiri. Okey. Kemudian di antara bahagian atrium kanan dengan bahagian ventricle. Dia memang betul-betul duduk tengah-tengah ya. Kalau kamu tengok buku international pun dia tunjukkan nodus ni berada di tengah-tengah. Jadi nodus apa yang berada di tengah-tengah antara atrium dengan ventricle ni? Kita ada nodus AV. Kita ada nodus AV. Boleh ya? Jadi nodus AV ni cikgu dah ajar minggu lepas. Macam mana nodus AV ni pula apabila dia terima impas saraf daripada nodus SA, dia akan hasilkan impas saraf dia sendiri dan akan bergerak di tengah-tengah ni. Okey? Bergerak di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah tu ada apa? Ada bundle of His. Okey, bundle of His. Ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai berkas His. Kemudian daripada berkas His ni dia akan keluar cabang-cabang yang lagi kecil. Dia akan keluar cabang-cabang yang lagi kecil yang dipanggil sebagai gentian Purkinje. Okey, gentian Purkinje. Ni struktur lah. Jadi maksudnya struktur ni bila nak tak nak kamu kena ingat nama dia. Sebab apa? Dia merupakan adalah bahagian pada jantung. Okey? Gentian Purkinje. Jadi yang di tengah-tengah ni, kita ada tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni yang di dalam tu dia ada berkas His, kita panggil dia sebagai septum. Dia akan pisahkan antara bahagian jantung kiri dan bahagian jantung kanan. Kita panggil dia sebagai bukan, arteri coronary itu bukan berkas His. Berkas His itu adalah yang akan bawa impas saraf yang datang daripada nodus AV. Arteri itu arteri ni dia bawa darah. Dia bawa darah untuk dia hantar ke jantung. Okey, dia bawa darah untuk hantar ke jantung. Arteri dia bawa darah keluar daripada jantung. Okey. Vena akan bawa darah masuk ke dalam jantung. Ini untuk jawab soalan Ammar Sharifuddin. Okey, kemudian di atas ni dia ada injap sabit. Okey, injap sabit. Kemudian struktur selepas injap sabit itu kita ada arteri pulmonari. Arteri pulmonari dia akan bawa darah pergi ke peparu. Okey, dia bawa darah pergi ke peparu. Kemudian daripada peparu ni apa berlaku di peparu? Akan berlaku pertukaran gas. Pertukaran gas. Gas daripada keadaan yang darah yang dalam keadaan terdioksigen ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil deoxygenated blood, akan berlaku pertukaran gas, gases exchange. Iaitu karbon dioksida, oksigen. Karbon dioksida tu akan keluarlah melalui proses exhalation, hembusan nafas. Oksigen akan masuk ke dalam badan melalui proses tarik nafas, inhalation. Kemudian akan berlaku pertukaran gas di alveolus. Alveolus tu bahasa Melayu, alveolus juga digunakan dalam bahasa Inggeris. Alveolus tu maksudnya satu kantung udara. Kalau alveoli, dia plural. Dia merujuk kepada banyaklah kantung udara di dalam peparu.
Jadi bahasa Inggeris ni dia susah sikit. Dia ada grammar, dia ada plural, singular. Cikgu pun struggle jugalah kan. Sebab tu buat SPM tu tak dapat A pun untuk bahasa Inggeris ni. Jadi dia ada grammar, dia ada plural, singular tu semua. Jadi nak cerita dalam segi biologi lah, lebih-lebih cikgu tak tahu sangat lah. Kemudian dia akan masuk semula ke jantung, dia masuk semula melalui dia melalui vena pulmonari. Vena pulmonari. Jadi kalau kamu tengok kat sini, arteri pulmonari dia adalah salah satu arteri yang bawa darah terdioksigen. Selalunya arteri ni dia bawa darah yang beroksigen. Tapi untuk arteri pulmonari, dia adalah salah satu arteri yang bawa darah terdioksigen, darah yang tidak ada oksigen. Kemudian kalau kamu nampak vena pulmonari ni, dia adalah salah satu vena yang bawa darah beroksigen, darah yang ada oksigen. Dan dia akan masuk ke atrium kiri. Dia akan masuk ke atrium kiri. Okey. Daripada atrium kiri ni, dia akan lalulah diinjak. Injak bicuspid. Dia ada sebab ya kenapa dia panggil bicuspid, tricuspid. Bi ni maksudnya lebih kurang dua. Dia ada dua bahagian injak. Kalau tri ni ada tiga bahagian injak. Okey. Itu maksud dia lah. Seterusnya, darah akan bergerak pergi ke kawasan ventricle. Ventricle kiri. Kemudian dia akan naik, dia akan melalui injak, sabit dan seterusnya aorta. Aorta ni akan bawa darah ke seluruh tubuh badan. Okey, seluruh tubuh badan. Okey, boleh ya. Jadi kita mula balik. Sekarang ni cikgu nak mula balik dengan vena cava. Jadi di vena cava ni apa berlaku? Vena cava akan bawa darah yang terdioksigen. Dia akan masuk ke dalam jantung. Okay? Macam mana darah tu boleh jadi terdioksigen? Sebab dia datang daripada tisu. Datang daripada tisu. Semualah. Tangan kita, kaki kita, organ pembiakan kita, lidah kita, mata kita, telinga kita. Semua bahagian badan ni dia perlukan oksigen. Jadi darah akan hantar oksigen. Di situ akan berlaku pertukaran gas. Karbon dioksida akan masuk ke dalam darah. Jadi bila karbon dioksida masuk dalam darah, oksigen dah hilang, darah tu akan jadi darah yang terdioksigen, deoxygenated blood. Kemudian darah tu kemudian akan masuk ke vena dan dia akan masuk semula ke jantung melalui vena cava. Dia akan masuk semula ke jantung melalui vena cava. Darah tu kemudian akan masuk ke atrium kanan. Dia akan masuk ke atrium kanan. Okey, dia mengalir masuk ke atrium kanan. Di atrium kanan, dia ada satu perentak, nodes. Perentak ni seolah-olah dia cetus elektrik. Okey, macam lighter kan. Kalau kamu tekan lighter yang jenis elektrik itu, dia ada spark. Spark plug kan, dia spark. Jadi, nodus SA ni dia perentak, bila dia akan hasilkan impas saraf, impas saraf ni akan pergi ke seluruh kawasan atrium. Menyebabkan atrium ni kecut. Tak kira lah atrium kanan ke atrium kiri ke, dua-dua ni apabila dia dapat je impas saraf, dia akan kecut. Jadi bila dia kecut, dia akan tolak darah pergi ke ventricle kanan. Kita jangan cerita lagi tentang atrium kiri dengan ventricle kiri, itu kemudian. Tapi nak cerita ni bahawa apabila darah tu ada dalam atrium kanan, nodus SA ni akan hasilkan impas saraf. Impas saraf ni akan bergerak ke seluruh kawasan atrium. Menyebabkan atrium, dua-dua, bahagian atrium kanan, atrium kiri. Dan sekarang ni kita tengah berada dekat atrium kanan, darah terdioksigen yang ada dalam atrium kanan tu akan masuk ke dalam ventricle kanan. Dia akan lalui injak tricuspid. Ni dia akan lalui injak tricuspid. Jadi injak tricuspid ni akan terbuka. Injak sabit akan tertutup. Jadi bila atrium mengecut, atrium kanan mengecut, ventricle mengendur, ni cikgu beritahu, pengenduran ventricle mengendur, injak sabit tertutup, keadaan ni kita panggil sebagai diastole. Keadaan diastole.
Okey. Iaitu ventricle dia mengendur, atrium mengecut. Kalau dalam buku ni bila sebut diastole tu ventricle dia mengendur. Mestilah bahagian atrium tu dia mengecut. Ya memanglah ada. Ni untuk jawab soalan Kit Sentan ni. Apabila kedua-dua atrium mengecut, atrium kiri ada darah. Ada darah. Dia akan sentiasa ada darah yang mengalir masuk. Dua-dua akan berlaku penolakan pergi ke ventricle. Okey, dia akan tolak darah pergi ke ventricle. Cuma sekarang ni cikgu nak terangkan bahagian kanan dulu. Bahagian yang ada darah yang terdioksigen. Jadi darah yang terdioksigen ni akan ditolak pergi ke ventricle kanan. Okey. Pada waktu yang sama, bila impas saraf ni dia dah pergi ke seluruh kawasan. Kalau korang nampak dia pergi ke seluruh, dia akan sampai juga dekat nodus AV. Apabila dia sampai kat nodus AV pula akan hasilkan impas saraf. Jadi nodus AV bila dia hasilkan impas saraf tu akan bergerak sepanjang bundle of His. Okey, ataupun berkas His. Dia akan bergerak sepanjang berkas His, kemudian dia akan lalu dekat gentian perkinja pergi ke seluruh kawasan ventricle. Ventricle kiri dan ventricle kanan, dua-dua dia akan pergi. Jadi apabila ventricle dia terima je impas saraf yang asalnya datang daripada nodus AV, dia pula akan mengecut. Jadi ventricle bila dia mengecut, dia akan tolak darah naik ke atas. Okey? Dia tolak darah naik ke atas. Jadi, tolaklah darah naik ke atas. Jadi dia tak boleh masuk dekat atrium kanan. Kenapa dia tak boleh masuk ke atrium kanan? Waktu ni atrium kanan tak boleh masuk sebab injap trikuspid ni akan tertutup. Okey? Injap trikuspid tertutup. Bila ventricle dia mengecut, atrium dia mengendur, kita panggil dia dalam keadaan sistole. Ventricle mengecut, kita panggil dia dalam keadaan sistole. Okey? Dia bila keadaan sistole ni, dia ada tekanan yang diberikan terhadap injap trikuspid yang akan menghasilkan bunyi loop. Tadi itu bila diastole dia ada tekanan pada injap sabit. Dia akan hasilkan bunyi dup. Okey? Ni semua ni tengah berlaku di dalam jantung. Jadi cikgu nak cerita secara keseluruhan dia. Darah tu macam mana dia boleh bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan lain. Jadi daripada ventricle kanan ni, ventricle ni akan mengecut, ventricle kanan ni akan tolak darah yang terdioksigen pergi ke arteri pulmonari. Jadi bila dia pergi ke arteri pulmonari untuk bawa darah pergi ke peparu. Jadi tekanan dia tak sehebat dengan ventricle kiri. Tekanan ventricle kanan, tekanan yang dihasilkan oleh ventricle kanan apabila mengecut, dia tak sehebat ventricle kiri. Sebab tu dinding ventricle kanan ni dia lagi nipis berbanding dengan dinding ventricle kiri atau kurang tebal berbanding ventricle kiri. Sebab apa? Sebab jantung dengan peparu adalah organ yang berjiran. Maksudnya dia punya kedudukan dalam tubuh badan ni, dalam tulang rusuk kita ni, dia berdekatan. Sebab tu kita panggil dia organ yang berjiran. Jadi dia tak memerlukan tekanan yang tinggi untuk hantar, untuk paksa darah tu pergi ke peparu. Jadi apa berlaku di peparu? Berlaku pertukaran gas. Karbon dioksida akan keluar, akan masuk ke dalam alveolus. Daripada alveolus pula oksigen akan masuk ke dalam kapilari darah. Kemudian dia akan bergabung dengan hemoglobin lah. Dia membentuk oksihemoglobin. Tadi karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin, dia jadi karbaminohemoglobin. Okey, kalau dia bergabung dengan oksigen, oksihemoglobin. Akan berlaku pertukaran gas. Sekarang ni darah dalam keadaan yang beroksigen. Darah dalam keadaan yang beroksigen. Dan darah ni akan masuk semula ke jantung melalui vena pulmonari. Jadi kalau sebut pulmonari ni dia selalu berkait rapat dengan betul, anozukrina, oksihemoglobin, karbaminohemoglobin. Jadi vena pulmonari disebut saja pulmonari ni dia mesti berkait rapat dengan peparu. Okey, peparu. Jadi dia akan masuk ke vena pulmonari, dia akan mengalir masuk ke atrium kiri. Dan kamu kena ingat,
sama, benda yang sama juga berlaku di nodus SA ni. Nodus SA akan hasilkan impas saraf, dia akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Kalau bahasa Inggeris kamu kena sebut atria. Kenapa atria? Sebab dia plural. Dia kena dua bahagian. Kalau bahasa Melayu tak ada masalah. Dia plural ke singular ke dia tak ada. Untuk plural tak ada singular. Kamu boleh sebut saja atrium. Tapi kalau cikgu yang examiner, cikgu tak kisah pun. Kamu sebut atria ke atrium ke, cikgu betulkan je. Okay? Cikgu tak pastilah cikgu sekolah kamu macam mana. Jadi ada cikgu sekolah dia agak straight, dia nak kamu jawab dalam keadaan yang betul. Jadi dia akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Dia spread towards to both of the atrium ataupun to the atria. Jadi atrium kiri ni akan terima jugalah impas saraf. Jadi bila dia terima impas saraf, dia pun akan mengecut. Bila dia mengecut, dia akan tolak darah pergi ke ventricle kiri. Dia akan tolak darah pergi ke ventricle kiri. Darah dalam keadaan apa? Darah dalam keadaan yang beroksigen. Okey, darah dalam keadaan yang beroksigen. Kemudian, waktu ni bila atrium dia kecut, ventricle dia kendur, kita panggil dia sebagai diastole. Dia akan hasilkan bunyi dup. Injap bikuspid akan terbuka, injap sabit akan tertutup. Bunyi dup tu disebabkan apa? Sebab ada tekanan pada injap sabit. Tekanan tu seolah-olah macam ada orang tumbuk sesuatu yang menyebabkan penghasilan bunyi pada tumbukan tu. Macam kamu tumbuk dekat dinding kan, keluarlah bunyi, atau kamu tumbuk dekat pintu, keluar bunyi kan. Jadi bunyi itu dihasilkan ada hentakan pada dinding, pada injap sabit tu. Vena cava untuk superior, inferior tu, superior ni bahagian atas lah, datang daripada atas. Inferior tu datang daripada bawah. Okay? Jadi itu nanti kita tengok kepada nanti bila kita masuk pengaliran balik bendalir limfa. Okay, untuk jawab soalan AR. Okay, nanti ada vena cava superior dengan vena cava inferior. Okay? Sekarang ni, darah akan masuk ke ventricle kiri. Apa yang menyebabkan ventricle kiri mengecut? Sebab dia terima impas saraf daripada gentian pekinja. Mana dapat impas saraf ni? Dihasilkan oleh nodus AV. Atrioventricular nodes. Nodus atrioventricular. Ini pada video yang sebelumnya lah cikgu ada terang tentang ni. Jadi bila dia terima je impas saraf tu, impas saraf itu akan dihantar oleh berkasis yang ada dalam septum, kemudian dihantar merebak ke seluruh kawasan ventricle oleh gentian pekinja fiber, menyebabkan ventricle pula mengecut. Bila ventricle mengecut, keadaan ini kita panggil sebagai sistole. Okey? Keadaan ini kita panggil sebagai sistole. Dan dia akan menghasilkan bunyi loop. Sebab apa dia hasilkan bunyi loop? Ada tekanan pada injap bikuspid dan injap trikuspid. Kedua-dua injap ni akan tertutup. Okey? Ya, betul. Eja macam tu. Okey. Untuk jawab soalan Anur Zukrina. Kemudian darah akan ditolak pergi ke aorta. Okey? Darah akan ditolak pergi ke aorta. Dan sekarang ni kita nak tengok tekanan. Okey? Tekanan. Bila darah ditolak pergi ke aorta, darah ni sebenarnya nak pergi ke mana? Dia nak dihantar pergi ke seluruh tubuh badan. Jantung ni dalam tulang rusuk kita. Okay? Inside our rib cage lah, di dalam tulang rusuk kita. Kemudian dia nak hantar pergi ke kaki. Dia nak hantar pergi ke otak. Dia nak hantar pergi ke hujung jari. Jadi dia memerlukan tekanan yang tinggi. Itu yang menyebabkan ventricle kiri ni dia akan lagi tebal. Okay? Ventricle kiri akan lagi tebal. Ventricle kiri akan lagi tebal berbanding dengan ventricle kanan. Sebab apa dia lagi tebal? Sebab dia nak paksa darah tu untuk dihantar pergi ke seluruh tubuh badan. Okey, dia nak hantar, paksa darah tu pergi ke seluruh tubuh badan. Jadi nak naik ke atas, nak turun ke bawah, dia pergilah. Jadi tekanan pada waktu ni yang disebabkan oleh ventricle ni, dia ada kita sebut sebagai sistole kan. Kita ada sebut sebagai diastole. Sistole ni apabila ventricle kecut. Diastole ni ventricle
kendur. Jadi tekanan ni boleh diuji, boleh diukur menggunakan sphygmomanometer. Sphygmomanometer ni selalunya kalau kamu demam, kamu pergilah jumpa doktor. Jadi bila kamu pergi jumpa doktor, doktor akan letakkan sphygmomanometer yang kita panggil sebagai cuff ni dekat lengan kita. Kemudian dia letak stetoskop. Dia letak stetoskop. Untuk apa? Sebab dia dapat dengar bunyi. Kemudian dia akan ukurlah. Selalunya untuk orang yang sihat, waktu sistol, tekanan darah dia adalah 120 mm merkuri. Tekanan darah adalah 120 mm merkuri. Waktu diastole, iaitu ventricle ni akan kendur. Selalunya kalau untuk orang yang normal, sihat, dia 75 mm merkuri. Jadi selalunya dia akan tulis 120 per 75 mm merkuri. Dia tulis macam tu lah. Sistole, ventricle kecut, atrium kendur. Ya, Anur Zukrina. Muhammad Kadri. Cikgu, atrium kiri ada nodus SA juga. Tak ada. Dia hanya ada pada atrium kanan saja, nodus SA ni. Daripada nodus SA ni lah akan dia merebak ke seluruh kawasan atrium. Betul Anur. Jadi dia akan pergi ke seluruh tubuh badan. Pada tekanan 120 mm merkuri, 75 mm merkuri waktu sistol dengan diastol. Sistol ni tadi cikgu sebut apa? Dia akan hasilkan bunyi apa? Dia bunyi loop. Kalau diastole ni bunyi dup. Sistole dengan diastole. Jadi dia hantarlah pergi ke seluruh tubuh badan. Jadi bila dia hantar pergi ke seluruh tubuh badan, darah yang beroksigen tu pergi ke, contohnya dia pergi ke hidung. Sel-sel, tisu-tisu yang ada dekat hidung akan berlaku pertukaran gas. Dekat mana dia berlaku pertukaran gas? Di kapilari darah. Berlaku pertukaran gas. Karbon dioksida, oksigen akan keluar daripada darah tu. Kemudian oksigen akan, karbon dioksida keluar pula, oksigen akan keluar daripada darah tu masuk ke sel-sel tu. Kemudian kemudian karbon dioksida akan masuk ke dalam salur darah tu. Jekyll Hyde, kenapa bacaan sistole? Sistole ni sebab ventricle ni dia kecut. Jadi bila ventricle kecut, maksudnya darah tu ditolak keluar daripada jantung. Diastole pula, dia masih ada penolakan lagi. Ditolak naik ke atas. Diastole ni dia dah kurang. Sebab apa? Sebab ventricle dia tak kecut. Ventricle tak tolak darah pergi ke aorta. Untuk jawab soalan Jekyll Hyde. Ya, nodus ada dekat atrium kanan sahaja. Dia ada dekat bahagian kanan sahaja. Nodus SA di atrium kanan. Nodus AV di antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Untuk jawab soalan Anur Zukrina. Jadi ada soalan ke nak tanya, boleh tanya lagi. Cikgu nak ajar yang ini saja hari ini. Sebab nanti minggu depan kita akan ulang balik yang ini untuk kita lihat macam mana dia berkait dengan sistem limfa. Sebab apa? Dia sangat berkait rapat dengan sistem limfa apabila darah tu dia masuk ke dalam kapilari darah. Di kapilari darah tu nanti akan menghasilkan bendalir tisu. Ataupun kalau bahasa Inggeris dipanggil sebagai interstitial fluid. Kemudian bendalir tisunya akan berkumpul di antara satu sel dengan satu sel lain, dipanggil sebagai interstitial space. Ruang intestis lah kalau bahasa Melayu dia. Kemudian kalau dia makin dia tak pergi ke mana-mana cecair tu, dia akan menyebabkan pembengkakan kepada tisu atau organ. Itu minggu depan cikgu akan ajar. Minggu depan dah balik asrama. Tak upayalah Anur. Nanti kamu boleh tengoklah video cikgu upload juga dekat dalam YouTube cikgu. Untuk Anur Zukrina. Ada soalan yang nak tanya? Jadi cikgu nak ajar yang ini sajalah untuk hari ini. Kita dah setengah jam.
Ya, cikgu buat kelas seminggu sekali saja. Cikgu tak boleh buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak dia cepat cemuih. Orang utara panggil cemuih lah. Nanti kita jadi tak semangat. Kalau buat seminggu sekali ni, rasa macam semangat lah sikit, kuat kan. Cikgu harap kamu semua faham lah ya. Cikgu selalunya sebut nama tapi ramai pula hari ni. Ada 48 orang. Okay. AR. Saya cikgu sebut nama kamu AR. Okey, terima kasih. Okey. Tak ada soalan ke? Cikgu harap kamu faham lah ya. Apa yang kita dah belajar hari ini. Jadi minggu depan kita akan masuk tentang sistem limfa. Macam mana penghasilan cecair limfa, macam mana penghasilan bendalir tisu, ruang intestis tu apa dia. Kemudian kita masuk kepada nodus limfa nanti kemudian sikit. Okey. Jadi minggu depan ni dia agak susah sikit lah berbanding dengan yang hari ni. Okey. Apa dia, Kit Sentan, buku nota dia tulis sistole atrium, sistole ventricle. Sistole tu dia pengecutan kepada ventricle. Okey. Kamu betulkanlah kalau buku nota tu salah, kamu betulkanlah. Okay, tak ada masalah. Kamu conteng-conteng sikit, kamu betulkan fakta tu. Okey, cikgu dah tulis kat sini. Sistole ventricle kecut, diastole ventricle kendur. Boleh ya, Kit Sentan? Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Cikgu harap kamu semua sihat. Happy lah dengan keluarga dekat rumah. Cikgu cadang untuk jawab QT Pi ni, buku rujukan bolehlah nak beli. Cikgu pun guna buku pelangi sebenarnya. Cikgu guna untuk KBSM, cikgu guna buku pelangi. Tapi cikgu rasa kalau KSSM, better kamu baca buku teks. Buku teks sebenarnya dah sangat-sangat menarik dengan gambar rajah yang ada, dengan dia punya kotak-kotak. Cikgu rasa buku teks pun dah cukup sebenarnya untuk kamu baca. Okey, untuk jawab soalan QT Pi lah. Okey. Okey, terima kasih ya. Jumpa lagi minggu depan.